الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. صدق الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Syada la ilaha illallah, syada Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini kita dapat bersama dalam My Quran Time, baca faham amal, dan pada hari ini kita bersama dengan Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah Ustaz ya. Alhamdulillah Ustaz ya. Kita bersyukur dapat bersama dengan tuan-tuan yang berada di rumah 1 Februari ya, memulakan hari ini, dan kita doakan ya Ustaz ya untuk kita semua istiqamah kerana kita ramai rakan-rakan kita yang sebenarnya berada di tempat kerja. Betul, ya sis. Ataupun mungkin berada di rumah. Dalam masa yang sama juga kita ada rakan-rakan kita yang sebenarnya sebelum ini bersama Ustaz, tetapi baru ni saya mendapat khabar, ada dua khabar ya, satu daripada rakan saya, yang kedua rakan saya juga ya, kepergian ayahandanya ya, ayahandanya dan ibundanya. Salah seorangnya ialah Allahyarham Ustaz Haji Abdul Razak bin Tokimin daripada Pontian. Beliau adalah imam dan amil di Pontian ya, dan ustazah isterinya mengajar Al-Quran. Allahyarham Ustaz Haji Abdul Razak meninggal, dan beliau adalah peminat My Quran Time ya. Jadi anak beliau pun sama mengikutinya. Jadi sekarang ini bila tengok Quran Time ni dia teringat pada ayahnya ya, yang kita doakan terus tuan-tuan ya, kita doakan Allahumma firlahu warhamhu ya, Allah ampunkan dan beri rahmat kepada Allahyarham. Dan moga-moga dengan anaknya dan isterinya dan orang-orang Pontian yang terus belajar Al-Quran, harapnya pahala itu sampai kepada Allahyarham. Dan tuan-tuan yang mengikuti pada hari ini, kita tidak tahu ya, kita mungkin dengar tengok dekat depan TV ataupun dekat Facebook ini ada orang lain yang tertengok, dia rasa kau tengok apa kan. Dan rupa-rupanya dia mungkin tengok sekali-sekala, tetapi dia teringat kita dengan Al-Quran itu sebagai satu pelaburan yang amat besar hingga ke akhirat nanti. Jadi pada hari ini kita ingin meneruskan pada halaman 170. Mari kita lihat kepada sinopsis pada hari ini, iaitu pada ayat 156 hingga ayat 157 kita akan melihat kepada doa Nabi Musa ketika menyaksikan gempa ya, dan kaitan risalah Nabi Musa dengan risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, yang ingin kita lihat bersama. Kemudian kita melihat pada ayat 158 itu seruan ya ayyuhan nas sebagai satu petanda bahawa risalah Islam ini bukan sekadar untuk orang tertentu sahaja, kaum tertentu, tetapi ia adalah universal ya, menyeluruh. Dan pada ayat 159 sebahagian daripada kaum Nabi Musa itu mengikuti yang hak dan tetap tentang nikmat Allah kepada Bani Israel ya, di padang pasir ya, bagaimana mereka ini akhirnya mendapat kemenangan kerana masih mengikut kepada yang hak dan memperjuangkan keadilan. Jadi ada 4 sahaja ayat pada hari ini. Kita ingin sama-sama dengan Ustaz Tarmizi kita baca 2 ayat dulu Ustaz. Sebelum kita berehat, dan kemudian kita sambung lagi selepas itu. Jadi bagi tuan-tuan yang masih belum bersedia, boleh buka muka surat 170. Kita ingin baca bersama insya-Allah. Baik. Terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Tuan-tuan dan puan-puan, apa khabar semuanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Bertemu lagi kita pada hari ini. Bagi sahabat-sahabat yang berada di wilayah persekutuan kita ucapkan selamat hari wilayah.
Mudah-mudahan segala kerja ataupun amal bakti, tugas tuan-tuan dan puan-puan dikurniakan barakah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selamat bercuti hari ini Ustaz sambil bersama dengan Al-Quran kalamullah. Buat sahabat-sahabat Al-Quran yang saya kasih sekalian, saya yakin dan percaya ada di antara kita tuan-tuan dan puan-puan, ada ibu ayah, kakak, abang-abang yang masih lagi dalam sesi pembelajaran Al-Quran. Ada yang baca masih lagi kurang lancar, ada yang masih lagi di peringkat mengenal huruf-huruf. Ada yang barangkali sudah menguasai bacaan, mereka belajar juga ilmu-ilmu tafsir, tadabbur, dan ada juga barangkali yang sedang mengikuti ataupun mempelajari ilmu tarannum Al-Quran. Jadi semua itu dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita lemah semangat, jangan kita orang kata, kalau kita kata apa, condemn mengondem jangan kata yang tu penting, yang ni tak penting, yang ni penting, lebih penting dan tak. Semua ilmu pembelajaran Al-Quran itu pasti ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita telah menguasai bacaan, barangkali kita nak lebih menghayati, kita perelokkan lagi suara kita perelokkan lagi bacaan kita, kan? Jadi yang baru belajar, teruskan tuan-tuan dan puan. Sebab itu dalam My Quran Time kita berkongsi ilmu tajwid, dari segi bacaan lah, ilmu tajwid, berkongsi tentang tarannum dan sebagainya, supaya tambah semangat kita, tambah semangat tuan-tuan dan puan-puan untuk terus dalami Al-Quranul Karim. Dan kita juga rasa syukur kerana kita dapat memahami, kita belajar faham Al-Quran kalamullah. Subhanallah, hadiah agung daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mari kita mulakan bacaan kita, pertemuan kita saat ini dengan 2 ayat saya. Ya, 2 ayat kita mula. 4 ayat saja muka surat ni, tapi masya-Allah. Ya, panjang Ustaz. Dan pelajarannya amat besar. Oh, subhanallah, pastinya. Jadi kita baca ayat 156 dan juga 157, kita di halaman 170. Permulaan ini saya nak cuba dengan bacaan murattal Hijaz insya-Allah. Jom sahabat-sahabat Al-Quran semuanya, kita baca, kita ngaji sama-sama insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث
المكابث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, gitulah bacaan daripada ayat 156 dan 157. Terima kasih ucapkan pada Ustaz Tarmizi. Panjang Ustaz ya. Panjang lebih daripada setengah muka surat ya bagi tuan-tuan yang berada di rumah. Ini adalah perkataan ya yang diucapkan doa daripada mereka yang bersama dengan Nabi Musa. Kalau kita lihat kepada minggu lepas pada hari Jumaat, ayat 155 bercakap tentang 70 orang bersama dengan Nabi Musa ya bertemu dengan Allah, maka berlaku rajfah ya, satu gempa yang menyebabkan mereka pingsan ya, dan pada waktu itu Nabi Musa berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, adakah engkau ingin bercakap pada Allah lah, adakah engkau ingin hancurkan kami dengan apa yang dibuat oleh sufaha, kumpulan orang-orang yang tidak bijak daripada kami ya. Jadi walaupun orang lain yang buat silap, tetapi dia juga memberi kesan kepada orang lain, terutama pemimpin Ustaz ya. Jadi ini menunjukkan Nabi Musa ini adalah satu individu yang bertanggungjawab. Nabi Harun walaupun dia tidak membina lembu daripada emas, tetapi tetap juga rasa bersalah, mohon keampunan, termasuk jugalah kepada 70 orang ini, rajulan limiqatina ya, yang bertemu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi permintaan mereka apa? Anta waliyuna faghfir lana warhamna wa anta khairul ghafirin ya. Nabi Musa yang semua ini minta agar diampunkan walaupun mereka tak buat silap. Betul, ya, tetapi bagi seorang pemimpin, betul, ayah dan ibu, bila anak buat silap, betul, dia bukan sekadar ampunkanlah anak aku, bukan sekadar begitu tuan-tuan ya, tapi minta ampun juga pada ayah. Mungkin kerana ayah tak mengajar betul-betul ya, ataupun kalau ibu tak mengajar betul-betul, anak buat silap ya. Jadi kita doa terus kepada Allah, mohon ampun untuk kita bersama ya, iaitu istilahnya tadi faghfir lana ya, bukan sekadar faghfir lahu sahaja. Baik. Jadi pada ayat 156, dan tetapkanlah, tuliskanlah untuk kami fi hadhihi dunya hasanah, kebaikan di dunia, wa fil akhirah, dan juga di akhirat ini, inna hudna ilaik, kami ini bertaubat, kami ini diberi hidayah menuju kepadamu. Ini yang didoakan oleh mereka Ustaz ya. Maksudnya di dunia, hasanah yang dimaksudkan di sini ialah tidak meninggalkan ajaran yang baik. Pasal kan dah kes tadi bila Nabi Musa pergi 40 hari, ada kumpulan yang buat berhala daripada emas ya, bentuk lembu tersebut. Jadi bila bercakap tentang hazihi dunya hasanah dalam ayat ini, sebenarnya menerangkan tentang apabila mengikut jalan hidayah, maka itulah sebenarnya hasanah. Betul. Bukan sekadar rumah besar, kereta besar, lembu besar, bukan sekadar itu, tetapi ia bercakap tentang ada rumah okey besar atau kecil, tapi ikut kepada ajaran Nabi Musa. Ini kalau dalam kes Bani Israel. Dalam kes kita, hasanah kita bila apa yang kita buat, bisnes kita tuan-tuan ya, ataupun kita menghadapi COVID-19 sekarang ini, kita masih lagi mengikut kepada panduan hidayah daripada Allah. Sembahyang berjemaah masih jaga ya, baca Quran masih jaga. Kemudian walaupun mungkin ada yang berhenti kerja, tapi tidak sampai melakukan penipuan ataupun rasuah ya, cari projek tak kisahlah, cantas mencantas, itu bukan hasanah di dunia. Dan wa fil akhirati inna hudna ilaik, pada akhirat kami ini bertaubat kepadamu ya. Jadi di dunia dan di akhirat ini, hudna biasanya bercakap tentang istilah ini bertaubat Ustaz ya, tapi di sini hudna yang membawa pada perkataan Yahudi ya. Yahudi itu adalah orang yang kembali pada hidayah, bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mereka ini adalah
kumpulan yang minta ampun pada Allah. Qala azabi, maka Allah jawab apa? Azabku usibu bihi man asya. Azabku ini akan kena ya kepada siapa sahaja yang aku kendaki. Tetapi kalau kita tengok ayat ini, bahagian ini ustaz ya, mungkin kita rasa alamak takutnya. Pasal apa? Pasal Allah nak, Allah boleh bagi je pada bila-bila masa, pada siapa sahaja. Tetapi Allah cakap wa rahmati wasi'at kullasyai, iaitu rahmatku adalah amat luas di atas segala-galanya, ya, walaupun sekecil-kecilnya. Firaun tetap boleh makan contohnya. Bukan pasal dia ni buat dosa, makan dia terus jadi batu dalam perut, tak ada, ya. Pasal apa? Pasal rahmati ini, rahmat Allah ini, rahmatku ini adalah lebih luas, meluas kepada kullasyai, ya. Dengan itulah tuan-tuan, kita dengan kesilapan kita Allah terus bagi rahmat, dapat rahmat, kita dapat hidup aman, damai, selesa. Itu bukan maksudnya kita tidak ada buat dosa ataupun kesilapan, tetapi kita kena pastikan kita mohon Allah ampunkan kita agar rahmat itu sampai ke akhirat. Fasa'aktubuha, tapi ini spesifik ya, tapi aku akan menetapkan orang yang ada 3 ciri ini, mereka itu akan dipastikan rahmatnya itu sampai bila-bila. Apakah cirinya yang Allah tentukan ataupun Allah jadikan sebagai perlembagaan? Yang pertama, lilladzina yattaqun, iaitu orang yang bertakwa. Ya, orang yang sentiasa mohon pada Allah, jauhkan daripada azab bahaya dengan memohon pada Allah. Itu namanya takwa, yattaqun. Yang kedua, wa yu'tunaz zakah, menunaikan zakat. Dan yang ketiga, walladzina hum biayatina yu'minun, iaitu mereka itu amat beriman kepada ayat-ayat kami. Jadi ada 3 karakter. Kalau kita nak pastikan rahmat, kita dapat rahmat, kita dapat makan, sembahyang awal, sembahyang lewat, beriman tak beriman, dapat rahmat Allah SWT. Tetapi kalau rahmat itu ingin kekal, ya, selamat di dunia dan juga selamat di akhirat, 3 perkara ini kita kena buat tuan-tuan. Iaitu yang pertama apa? Takwa. Selalu kita jaga perkara yang halal, menjauhkan perkara yang haram. Yang kedua ialah menunaikan zakat. Dan yang ketiganya ialah segala kebesaran yang Allah berikan, ayat-ayat Allah kita baca dalam Al-Quran, kita tengok dalam alam maya pada alam sekeliling kita, kita beriman, ya, tak jadi macam Bani Israel sebahagiannya ini bila nampak kepada ayatina, ya, ataupun Firaun mereka ini tak beriman ustaz, ya. Apa yang berlaku ialah mereka nampak tongkat jadi ular, ini biasa, kan. Ini kan, walaupun dia tahu dah bahawa ini bukan sihir tapi biasa. Dia nampak ada boleh sembuh daripada tufan, ya, ataupun daripada kumal, kutu ataupun dhafadi', daripada katak. Nabi Musa dah doa dah ni, dah okey, tapi mereka tetap juga tidak mahu beriman kepada Allah SWT. Itu sebabnya kalau zaman sekarang kita doa pada Allah agar COVID-19 ini akan reda dan pergi, ya, dan kalau kita selamat, kita makin lagi kena kuatkan keimanan kita. Dan Hamka dalam tafsir dia menyatakan makin kuat bertakwa, makin kuat bayar zakat. Makin kuat bayar zakat, makin dia akan kuat keimanan kepada ayat-ayat Allah. Pasal kadang-kadang ada orang yang dia mungkin bertakwa, tapi bila main zakat, sedekah ke apa ke, yang itu nanti dulu, ya. Kesannya apa? Kesannya nanti keimanan kita pada ayat-ayat Allah makin lama makin rendah. Pasal tanda makin kuat kita baca Quran, makin kuat zakat ataupun kita mengeluarkan infak dalam kehidupan kita. Jadi spesifik tentang yu'minun ini disambung lagi ustaz, ya. Apa nak tahu apa ciri orang yang betul-betul beriman pada ayatina? Yang pertama ataupun yang dinyatakan allazina yattabi'unar rasul. Nak minta ustaz baca dulu ustaz, ya. Bahagian pertama dulu sampai kepada Injil. Sampai situ saja. Pasal saya nak highlightkan tentang apa maksud, pasal ayat ini panjang. Kita bahagian pertama dahulu. Okey. Jom sahabat-sahabat Al-Quran semuanya, kita nak baca ayat 157, sebahagian sikit sampai perkataan Injil. Mari kita baca sama-sama insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل صدق الله العظيم.
Surah Al-Azim kita baca bahagian pertama Ustaz ya, iaitu Allah menerangkan tentang orang beriman yang spesifik ya, bukan sekadar beriman ayat-ayat kami, percaya pada Al-Quran itu dia percaya pada Allah, rukun iman dia percaya, tapi apakah yang dimaksudkan iman sebenar-benarnya? Alladzina yattabi'unar rasulan nabiyyal ummiyya. Tiga sekali Ustaz ya, dia punya sambung-sambungannya itu. Orang itu bukan sekadar dia kata saya percaya Quran, ya, ataupun saya percaya pada Rasul, bukan sekadar itu. Dia mesti ikut dekat-dekat. Ya, yattabi'un itu maksudnya ikut dekat-dekat. Bukannya ta'ah itu, yati'u itu maksudnya taat, tapi kadang-kadang okeylah, macam terpaksa. Yattabi'un ini ikut dekat-dekat kepada ar-rasul an-nabi al-ummi. Iaitu tiga sifat sekaligus, seorang rasul, seorang nabi yang ummi, yang tidak boleh membaca, ya. Iaitu siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi ini adalah transition daripada cakap pasal Nabi Musa terus kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Bagi orang Yahudi yang di Mekah ataupun di Madinah yang akan baca ayat ini, pasal ini surah di Mekah, ya. Ini persediaan untuk Nabi bercakap dengan orang Yahudi bahawa mereka kalau betul-betul percaya pada ayat Allah, kena ikut rasul an-nabi al-ummi allazina yajiduna maktuban 'indahum fit Taurat wal Injil, yang telah termaktub dalam Taurat pada zaman Nabi Musa, lepas itu ada Injil, ya. Jadi apabila kita tuan-tuan ya nak mengikut kepada keimanan pada Al-Quran, mesti ikut dekat-dekat dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada pilihan. Ada orang yang kata bahawa baca Quran, sunnah Nabi tak payah. Pasal hadis ni banyak maudhu', ada hasan, susah nak baca kan. Quran memang confirm mutawatir, sahih kan. Hadis ini susahlah nak tentukan, tak nak baca hadis, bukan, tak boleh. Pasal apa? Siapa beriman pada ayatina, confirm kena ikut kepada Rasul. Membawa kita kepada perkataan pilihan kita pada hari ini, sama-sama kita perhatikan. Naha, iaitu menegur ataupun melarang, 56 sekali disebut di dalam Al-Quran, dan ini adalah ciri orang yang ikut Rasul. Ini adalah ciri orang yang ikut Rasul, iaitu menyeru kebaikan dan mencegah kemungkaran. Apa maksudnya? Kita akan sama-sama lihat bersama insya-Allah selepas rehat nanti, kerana ada sambungan daripada ayat 157 untuk kita menyemak diri saya, tuan-tuan sekalian. Kalau kita betul-betul ikut kepada Al-Quran, syaratnya ialah dia ikut Nabi, dan Nabi ini dia tak boleh tengok benda tak betul. Ya, tak betul, kena buat sesuatu, dan insya-Allah kita akan sambung sebentar lagi. Kita berehat sebentar. My Quran Time, baca, faham, amal insya-Allah. Alhamdulillah, sahabat-sahabat Al-Quran, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kita bertemu kembali dalam temu janji kita bersama dengan hadiah agung daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kalamullah, yakni Al-Quran. Syukur kita, alhamdulillah. Apa khabar semuanya? Apa khabar Cik kurang sihat sikit semua. Mudah-mudahan Cik senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mak saya lah. Panggil okay. Cik. Okay. Tuan-tuan dan puan-puan ya. Dan Ustaz Fazrul, hari ini insya-Allah bermula petang ini, sahabat-sahabat Al-Quran yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, akan bermula Ustaz. Kafar di Hijrah bermula pada petang ini setiap hari Isnin hingga Sabtu, iaitu jam 4.30 petang. Kalau tak sempat 4.30 Ustaz, boleh tengok ulangan dia pukul 6.30 petang. Banyak tu hari Isnin hingga hari Sabtu, subhanallah. Dan insya-Allah pada petang ini akan bermula kelas tahun 1, iaitu huruf hijaiyah. Tapi Ustaz Fazrul, saya rasalah bukan hanya sekadar untuk tahun 1. Betul. Seisi keluarga sebenarnya Ustaz.
Dan mungkin ada yang tertanya, sebenarnya 4.30 tu ada kawasan yang solat asar. Betul Ustaz. Jangan bimbang, ada di Facebook. Di Facebook pun ada juga, ada ulangan pada jam 6.30 petang. Jadi kita ajaklah nak jemput TV Al-Hijrah, ingin menjemput seluruh tuan-tuan dan seisi keluarga untuk mengikuti kafa di Hijrah. Menarik, insya-Allah. Menarik sebenarnya kan, dengan PKP ni belajar Quran dekat TV dengan belajar kafa pun dekat TV. Betul, tapi bila dah kembali balik kita jumpa baliklah tuan-tuan ya. Jangan tak pergi sekolah kafa pula adik-adik ya. Okay. Jadi itulah maksudnya itu semangat Al-Quran, semangat ilmu kita kongsikan pada tuan-tuan dan saya amat tertarik sekali. Saya nak sembah tahniah kepada Duli Yang Maha Mulia Tengku Permaisuri Selangor, Tengku Permaisuri Nur Ashikin binti Abdul Rahman di atas kejayaan khatam Al-Quran kali kedua sepanjang PKP ini. Dan patut berdua nak junjung kasih atas kurniaan Pulut Kuning kepada kami atas kejayaan dan juga suka gembira Tengku Permaisuri atas khatam kali kedua. Inilah semangat ataupun contoh yang boleh kita ambil untuk kita terus bersama dengan Al-Quran, bersama dengan kalamullah subhanallah. Terima kasih Tuanku dan tahniah kita ucapkan. Dan insya-Allah kita nak berkongsi juga ilmu tajwid kita. Bermula pada hari ini kita akan kongsikan huruf-huruf ikhfa hakiki. Ada banyak huruf ikhfa hakiki, ada 5 boleh. Ada 15 huruf ikhfa hakiki, dan bermula pada hari ini kita akan sebut ataupun kita akan kongsikan satu demi satu huruf-huruf ikhfa hakiki. Itulah hari ini kita nak kongsikan huruf kan, contoh ikhfa hakiki iaitu huruf yang pertama daripada 15 huruf ta dalam satu kalimah. Contohnya ialah kuntunna ikhfa dengung, maksudnya 2 harakat. Jika dalam 2 kalimah nun mati bertemu dengan ta, mantaba, itu dalam 2 kalimah. Kalau dalam tanwin pula bertemu dengan huruf ikhfa hakiki atau huruf ta yang kita fokuskan hari ini, iaitu kalimah ni'matin tujza. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, huruf-huruf ikhfa hakiki ni ada banyak kan, ada 15. Ada 15 huruf. Jadi pasti bunyi dia tu ataupun kadar dengung dia tu pasti akan berbeza-beza mengikut huruf-huruf ikhfa itu sendiri kan. Ada yang hujung lidah, ada yang tengah lidah, ada huruf ikhfa yang pangkal lidah. Jadi pasti dia akan ada sedikit sebanyak perbezaan bunyi dengung dia tu. Dan perlu diberi perhatian kalau untuk huruf ta ini, sebab makhraj dia dekat dengan nun, jadi hati-hati letak lidah kita itu, hujung lidah kita itu jangan kita letak dekat nun pula, jadi dia jadi seolah-olah macam izhar pula, manta jadi tak boleh kan, dia tetap kena ada dengung kan. Sembunyikan kesempurnaan huruf nun itu ke dalam huruf ta. Manta, saya buka kalau untuk kepastiannya, manta ni'matin tujza. Itu sekadar perkongsian kita pada hari ini. Huruf ikhfa hakiki yang pertama huruf ta, dengung 2 harakat sah. Terima kasih ucapkan pada Ustaz Tarmizi. Maaf panjang sikit. Oh ya, ikhfa Ustaz ya. Ikhfa ta ya. Banyak lagi tu nak sambung dulu ya. Dan dia ada makam lah Ustaz, tahap-tahap dia itu. Bukannya saya ingat dulu kalau ikhfa je 15 dah. Kan? Rupanya ada cara menyebutnya, jangan dengung berlebih berkurang di situ. Baik. Kita ingin meneruskan Ustaz ya pada ayat 157 tadi Ustaz dah baca bahagian yang pertama tentang kita kena ikut dekat-dekat kepada Rasul An-Nabi Al-Ummi ya, cabaran kepada Bani Israel ataupun orang Yahudi ya, kerana mereka ini nak ikut dekat-dekat Nabi Musa sahaja, tak nak ikut dekat-dekat pada Rasul An-Nabi Al-Ummi ya. Isunya apa? Isunya kadang-kadang kerana ada rasa dengki, ataupun kalau dalam zaman sekarang Ustaz ya, kalau ketua ni saya ikut dekat-dekat, ketua ini bila tukar saya tak nak ikut. Padahal sebenarnya yang pentingnya adalah adakah ketua itu membawa kepada Allah kebaikan. Kalau membawa kepada Allah SWT, tak kisahlah siapa-siapa pun, yang penting ikut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi
dalam ayat ini apakah ciri yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar, iaitu menyeru kepada makruf dan mencegah kemungkaran, menghalalkan apa yang baik dan mengharamkan perkara yang keji, ya. Dan juga wa yadau anhum israhum wal a'lal, dia membebaskan daripada israhum, beban dan juga belenggu. Ada 6 perkara kat sini, 6 perkara ciri Nabi Muhammad yang kita kena ikut dekat-dekat. Yang pertama apa? Ikut ataupun menyuruh pada makruf, ya. Maksudnya kita ajak orang, jomlah kita kembali kepada perkataan Allah. Semua orang ada makruf dah, memang dia suka kebaikan tersebut. Kalau kita cakap pada orang yang buat mungkar, ustaz, ya, orang yang mencuri, kalau kita panggil dia pencuri pun dia marah. Betul. Kan, kalau orang buat rasuah, ayah awak tu sebenarnya dia bekerja sebagai perasuah, kan, pasal income dia lebih tinggi daripada gaji dia, marah si anak. Betul. Kan, ayahnya pun takkan tulis, dia akan tulis pegawai contohnya, kan, dia tulis yang baik-baik. Betul, itu makruf. Jadi sebenarnya manusia ini dia dah ada fitrah untuk makruf, tidak mahu pada mungkar. Tetapi cabarannya apa? Bila ianya tidak ditegur, ya, tuan-tuan, ya. Itu sebabnya mengapa kita kena tegur, sokong kepada program-program yang anti rasuah contohnya, kerana kita tahu bahawa ini adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, menghalalkan yang baik, mengharamkan yang buruk, dan wa yadau anhum israhum wal a'lal. Apa maksud israhum? Beban. A'lal, belenggu, ya. Ini seperti Bani Israel yang pernah jadi hamba pada zaman Firaun, ya. Mereka itu diberikan batu-batu besar untuk bina piramid tersebut, dan juga belenggu diikat di kepala, diletak dekat sini. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, membebaskan. Malah sebenarnya peraturan bagi orang Bani Israel Yahudi, ustaz, ya, mereka syariatnya kalau nak bertaubat kena bunuh diri, ya. Kemudian apa lagi, tak boleh makan binatang yang tidak terbelah kukunya, ya. Kemudian tak boleh makan lemak. Kemudian kalau orang Kristian, orang yang Nasrani, tak boleh kahwin contohnya, ya. Perkara-perkara itu boleh sampai zaman Nabi Muhammad mudah. Lemak okey, jangan makan lebih cukup lah, kan, tapi boleh makan. Apa lagi, boleh berkahwin. Betul. Ya, ataupun kita bercakap tadi bertaubat, tak perlu bunuh diri dah zaman ini. Jadi Nabi meringankan. Tetapi cabarannya apa? Kadang-kadang bila zaman Nabi Muhammad dah meringankan, jangan pula kita beratkan, ustaz. Betul, ustaz. Ya, zaman PKP sekarang ni kita jadi ringan balik. Salah satunya saya perasan orang berkahwin tak berbelanja boros. Betul, ustaz. Subhanallah. Perkara ini perlu diingatkan pada tuan-tuan. Doakan saya jugalah, ya, kita semua ada anak. Kahwin nanti, ya, janganlah, bukan kita yang kahwin lah, kan. Anak kita yang kahwin. Janganlah kita membebankan, betul, mereka. Ya, kena hutang, kena ambil riba ke tak riba, tapi membebankan. Nabi tak buat macam tu. Nabi mana yang ada, bismillah, jalan. Bismillah. Yang penting walimah beritahu. Ya. Ataupun kalau orang nak masuk Islam ke, ya, banyak upacara yang kadang-kadang berlebihan, itu bukan daripada Islam. Jadi ini peranan kalau kita nak ikut kepada ayatina, ayat 156 itu, kita mesti ikut Rasul dekat-dekat, dan sunnah Rasul itu kita ambil, dan yang seterusnya wattaba'un nur, ya, mengikut kepada nur allazi unzila ma'ah, iaitu mengikut pada kitab ini dekat-dekat, ya. Jadi ini adalah apa yang, ataupun kita tengok, ya, sebelum itu fallazina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu wattaba'un nur allazi unzila ma'ah, ini adalah orang yang betul-betul mengikut Nabi. Pertama, beriman, memuliakan, menolong Nabi, dan juga ikut kepada nur. 4 perkara. Sebabnya Abu Talib, ustaz, ya, dia Izar ini dia memuliakan Nabi, menolong Nabi, betul. Tapi dia tidak beriman pada Nabi, tidak ikut kepada Al-Quran. Jadi Abu Talib tidak termasuk daripada orang yang muflihun. Kita nak jadi muflihun kena ikut benda ni. Kalau contohnya kita tak ada Nabi sekarang, ustaz, ya, sudah wafat, tapi ada orang yang buat kempen anti rasuah contohnya, ya, kita kena beriman bahawa tidak, rasuah ini adalah daripada sunnah Nabi, ya. Yang keduanya, kita muliakan orang yang memperjuangkan anti rasuah, kan. Yang ketiganya ialah tolong, mana yang kita mampu tolong, dan yang keempatnya kita ikut kepada panduan Quran cakap pasal jangan menipu ketika berinteraksi ataupun bekerja dalam kehidupan. InsyaAllah kita jadi orang yang berjaya. Jadi kita sambung 2 ayat lagi untuk kita memahami mesej kepada seluruh alam. Silakan, Ustaz. Terima kasih kepada Ustaz Fazrul.
Tuan-tuan dan puan-puan sahabat Al-Quran yang kasih Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kita nak menyambung 2 ayat lagi, dan kita semua mohon mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kita ini seperti kaum yang dapat beri orang kata apa, petunjuk ataupun jadi role model yang baiklah, betul, untuk umat, untuk masyarakat, seperti ayat yang kita akan kongsikan sekejap lagi. Jadi kita nak baca dulu ayat 158 dan juga ayat 159. Ada sahabat-sahabat yang request, Ustaz, saya baca jaharkah? Silakan. Boleh sah. Jadi sahabat-sahabat Al-Quran, jom sama-sama kita cuba ikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, gitulah bacaan daripada ayat 158 hingga ayat 159, ya. Ayat 158 tadi Ustaz, ya, mengingatkan kepada kita tentang seruan kepada kita semua untuk menjadi orang yang berjaya, ya. 4 perkara yang perlu kita buat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu beriman kepadanya, dan kemudian memuliakannya, menolongnya, dan juga mengikut dekat-dekat dengan Al-Quran. Jadi itu sebabnya ada orang yang memuliakan Nabi, tapi Quran dia tak berapa tahu apa isinya. Jadi macam mana nak ikut dekat? Contohnya tuan-tuan, ya. Jadi dengan My Quran Time ini harapnya kita akan ikut dekat-dekat An-Nur, itu nombor 4. Tapi nombor 1 kita beriman kepada Rasul. Masa ada saya berjumpa dengan orang yang dia tak percaya pada hadis, Ustaz. Dia tak percaya. Dia nak baca Quran saja. Qurannya pun sebenarnya dia tak ikut kepada bahasa Arabnya. Dia tengok terjemahan sahaja. Baca terjemahan okey, tetapi maksudnya dengan kita ikut My Quran Time, kita kemudian belajar bahasa Arab, kemudian kita baca pada setiap hari dengan betul. Ini semua tanda bahawa sebenarnya kita memuliakan dan nak berjuang bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ayat yang ke-158 adalah seruan kepada siapa? Kepada seluruh manusia. Katakanlah, wahai Muhammad, wahai manusia, sesungguhnya aku ini utusan Allah bagi kamu semua yang memiliki kerajaan di langit dan di bumi. Jadi wahai manusia, ini Rasulullah. Ini adalah satu pengumuman. Nabi beritahu kepada seluruh manusia bahawa ini bukan untuk orang Arab sahaja. Pasal ada orang kata orang Melayu saja yang Islam, contohnya, ya, ataupun orang Arab saja yang Islam. Saya ketika di luar negara dulu, dia ingat Arab Islam. Jadi bila dia tengok saya, macam ada macam Cina sikit je lah, kan. Dia kata you are not Muslim, right? Dia kata, kan, because you are not Arab, kan. Dia kata tak semestinya bukan Arab itu adalah bukan Islam, kan. Jadi Nabi adalah untuk seluruh umat, seluruh manusia. Ilaikum jami'a allazi lahu mulkus samawati wal ard, ya, iaitu padanya yang baginya mulkus samawati wal ard, kerajaan langit dan bumi, ya. Jadi bila bercakap tentang manusia kenal Allah
kerajaan langit bumi ni adalah milik Allah, sepatutnya percayalah kepada rasul yang diutus, ya, rasul yang diutus. Kalau kita ini betul-betul kagum kepada kebesaran alam langit dan bumi ini, la ilaha illa huwa yuhyi wa yumit, iaitu tidak ada tuhan kecuali yang menghidupkan, yang mematikan. Kerana sebagai manusia kita tengok yang boleh menghidupkan, mematikan adalah Tuhan Allah saja. Tuhan Allah. Kan? Itu sahaja. Kita buat macam mana sekalipun, dalam agama mana pun, akhirnya dia tahu bahawa hanya satu Tuhan sahaja. Itu mesej yang biasa kita cakap maksudnya, yang mudah kita bercakap dengan umat manusia secara keseluruhan. Tapi kalau dengan Yahudi, Nasrani ke, yang dah ada agama samawi ini, dia punya mesejnya itu ada kaitan dengan kenabian, ya. Dan fa'aminu billahi wa rasulih an-nabil ummi. Sekali lagi diingatkan, berimanlah kepada rasul yang nabi, yang ummi. Bercakap tentang nabi ini membawa kepada perkataan naba. Naba itu berita besar. Betul. Jadi ada berita besar yang perlu kamu percaya, alladzina yu'minuna billahi wa kalimatihi, dan berimanlah kepada Allah dan juga kalimah dia. Betul. Ya, kalam ataupun perkataannya. Jadi tidak mungkin ada orang kata saya beriman pada Allah, saya tak nak baca al-Quran. Tidak mungkin. Pasal kalau dia percaya pada Allah tapi tidak ikut kepada perkataan kata-kata Allah, dia lebih kurang macam cerita awal surah Al-A'raf. Siapa Ustaz yang bercakap dia percaya pada Allah, dia minta pada Allah tapi dia tak nak ikut cakap Allah, iaitu Iblis. Ya, ada perkataan arahan Allah cakap dalam Quran tapi tak apalah, kan. Itu dia dah dekat-dekat dengan makhluk yang dilaknat oleh Allah. Nauzubillah min zalik. Wattabi'uhu la'allakum tahtadun, dan kena ikut dekat-dekat kepada Allah, kepada kalimah Allah itu sendiri, agar kamu diberi hidayah. Jadi ini mesej kepada siapa? Kepada seluruh manusia. Kalau tuan-tuan berjumpa dengan ayat yang bercakap tentang ya ayuhan nas, maksudnya sebenarnya itu adalah topik mudah kita bercakap dengan semua orang. Ya, tak kisahlah atheist ke, agama apa sahaja, kalau kita cakap tentang alam ini from God, oh my God, kan. Ya, sebenarnya itu mesej yang boleh kita bincang, dan kena ikut kepada kalimah Allah SWT, kerana itu adalah cara untuk kita mendapat hidayah. Apa tanda kita memerlukan hidayah zaman sekarang? Terutamanya kita buntu, Ustaz. Ya. Buntu macam mana nak selesaikan isu COVID sekarang ini. Ya, makin lama makin meningkat. Hari ini saja semalam Ustaz, 5,000 lebih. Subhanallah. Kan? Jadi ada orang kata, alah 5,000 tu nombor je kot. Dia hanya tahu bila mak dia ataupun ayah dia meninggal, baru dia tahu bahawa jangan, walaupun satu kes, tetapi kalau kita selalu minta Allah tolong selesaikan masalah kami, merendah diri, itu lebih bijak berbanding dengan apabila kita mengambil ringan, apatah lagi kita tahu bahawa Allah yang menghidupkan dan yang mematikan. Jadi ini pada seluruh manusia. Kembali balik Allah menyambung kisah Nabi Musa. Kita baca sekali lagi Ustaz, ayat 159. Baik, sebelum saya baca Ustaz, sikit saja tadi ada saya baca kalimah ilaikum jami'anil ladzi, ya. Jami'anil ladzi, sebenarnya bukan salah, itu bila bertemu huruf tanwin bertemu dengan hamzah wasal, jami'an dengan alladzi itu dia tak boleh baca jami'an ladzi, tak boleh. Jadi dia kita ada nun kecil dekat situ, iltiqa as-sakinain dipanggil, bertemu dua huruf yang sukun, jami'anil ladzi baris bawah, itu penambahan penerangan. Jadi ayat akhir Ustaz, ayat 159 saya. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa min qaumi Musa ummatun yahduna bil haqqi wa bihi ya'dilun. Sadaqallahul azim. Dan di antara kaum Musa itu ada satu umat yang memberi petunjuk kepada manusia dengan kebenaran, dan dengan itu pula mereka berlaku adil dalam menjalankan keadilan. Pelajaran daripada ayat ini, daripada kaum Nabi Musa ada yang degil, tapi ada satu umat, ya, ramai jugalah, ya, yang mereka itu tetap yahdu nabil haq, ya, dia dapat hidayah dan dia memberi petunjuk dengan kebenaran dan dia terus adil. Harapnya tuan-tuanlah, ya, bila dapat sedikit ini daripada My Quran Time, kita yang akan tunjuk ajar, share di Facebook dengan anak di rumah, dengan kawan di pejabat, dan perjuangkan apa?
perjuangkan keadilan, ya. Kita tidak mahu, kalau kita bercakap tentang budaya tidak amanah di dalam tempat kerja ataupun di rumah, perkara itu kita ingin perjuangkan kerana itu adalah satu penghargaan Allah, ya. Bani Israel orang selalu kutuk, Ustaz, ya. Tetapi di sini Allah memuji kepada umat Nabi Musa alaihi salam. Membawa kita kepada situasi kita, apakah yang ada pada halaman 170. Kita saksikan, iaitu sebenarnya Allah kata rahmat dia meliputi semua, ya. Itu yang kita belajar daripada ayat 156 sebentar tadi. Dan dalam Taurat dan Injil dah ada sebut pasal nabi, ya, tetapi ada yang mempersoalkannya, padahal nabi ini peranannya adalah menyeru kebaikan, mencegah kemungkaran. Sebelah kiri bawah itu Rasulullah itu seru semua untuk menuju kepada beriman kepada Allah, ya. Jadi kita selepas ini jangan pula sampai mengada-ngadakan benda yang ataupun kata belum sampai seru kan, padahal Nabi sudah pun menyeru. Dan kanan bawah itu kaum Nabi Musa, ada juga yang dapat hidayah. Jadi kita harapnya adalah kaum yang sentiasa melaksanakan tugas, bila dapat hidayah ini kongsi dengan orang lain dan jangan duduk diam, kita perjuangkan keadilan. Membawa pada resolusi kita pada hari ini, iaitu yang pertama, bina takwa dengan mengeluarkan zakat dan beriman. Yang kedua, bina keimanan dengan menyeru kepada kebaikan, cegah kemungkaran serta menghalalkan apa yang dihalalkan, cari hidayah untuk bertemu kebenaran dan terus berjuang keadilan. Kita doa bersama Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampun dosa kami ya Allah, ampun dosa mak ayah kami ya Allah, ampun dosa mak ayah mertua kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurnia perlindungan buat kami ya Allah daripada wabak ini ya Allah. Kurnia kesembuhan buat mereka-mereka yang kini sedang dirawat ya Allah. Ya Allah, ya Rahman wa ya Rahim, angkatlah wabak ini ya Allah. Ya Allah, ya Rahman ya Rahim, suburkan taqwa dalam kehidupan kami ya Allah, agar kami menjadi hamba-hamba-Mu yang senantiasa ikut dekat dengan kalam-Mu Al-Quran dan juga sunnah Nabi-Mu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Berkenan doa kami ya Allah, agar hati kami senantiasa dekat dengan Al-Quran, mata kami selalu membacanya, lidah kami fasih menyebutnya, telinga kami senantiasa lunak mendengarnya, bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah mengabulkan doa kita untuk kita menjadi orang yang sentiasa mengikut dekat-dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikut dekat-dekat dengan nur, ya, dengan hidayah Al-Quran. Inilah yang kita ingin sebarkan dalam tabung gerakan Al-Quran. Kita mahu masyarakat berjaya dengan formula ikut dekat-dekat dengan Al-Quran, ikut dekat-dekat dengan Nabi. Tuan-tuan boleh menyumbang untuk sama-sama kita melaksanakan, meluaskan kempen ini, agar sumbangan tuan-tuan itu nanti apakah yang akan berlaku. Kalau tadi bercakap tentang zakat ataupun sedekah, ini akan menguatkan iman kita bersama. Kita bertemu kembali dalam ulangan jam 5, jam 10 dan jam 6 pagi esok. Rancangan ini dibawakan oleh Mufas agar kita terus dekat-dekat dengan Quran, dekat-dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bertemu lagi My Quran Time, baca faham amal insya-Allah.